Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua viewers kita. Okey. Pertama kali saya nak ucapkan setinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bersua lagi di live kami di page Rock-Tech Friends. Okey. Hari ni kita ada pantun sikit ya. Okey, iaitu Mega berarak indah berbalam di puput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam selamat malam. Tapi dia siang. Pemain awal bismillah pembuka bicara. Okey. Okey, hari ni saya nak bagi tahu lah kita dah masuk ke siri yang ke-40 di awal bulan Disember. Okey. Dah 40 dah. Pejam celik dah 40 kali kita bersiaran. Sejak bulan Oktober saya rasa. Oktober. Betul. Dah boleh buat episod ni kan bersiaran kan. Macam sinetron dah 40. 40 episod. Okey. Saya kat sini nak bagi disclaimer sikit lah. Kita bersiaran ni adalah bertujuan untuk beri sharing dan awareness kepada viewers kat luar sana. Sebab takut kita ada tersalah cakap. So kalau kita ada tersalah cakap, anda viewers kat luar sana boleh datang ke sini lah untuk beritahu apa yang kita salah tu dan kita boleh buat improvement kat situ. Macam mana? Kalau salah datang terus pejabat ke? Boleh. Tak pun call je nombor yang ada dekat yang tepi je. Jangan risau. Okey, seterusnya. Lokasi kita ni dekat mana? Macam dalam gambar ni ada keluarkan gambar tu. Okey. Kita bersebelahan dengan Wisma Andalusia Travel and Tours. Dan di deretan Wisma bin Daud dan Andalusia Farmasi ada dekat ujung sana. Kalau kat sini tak nampak lah kan. Okey, lepas tu kita ada jiran paling dekat kita iaitu Andalusia Hijrah Exchange dan Andalusia Fix It. Fix It. Yang itulah buat apa tu namanya? The branding, buat name card. Itu di bahagian bahagian kreatif di Andalusia lah. Andalusia Travel. Ada Andalusia Fix It yang buat business card dan macam-macam lagi di bahagian kreatif. Dan dia sama dalam office kita juga dengan Andalusia Hijrah, Andalusia Tiara dan Andalusia Fix It. Betul. Kita kat sini one stop center. Semua ada. Apa-apa nak semua ada. Betul. Hari ni Miss Ani macam nervous sikit. Tak tahu pasal apa. Betul. Harap dia boleh relax sampai jam 12 nanti. Okey je kot kan? Okey je. Mungkin dah hari ni bulan Disember kan? 1 Disember. Dah nak habis tahun dah. Mungkin dah nervous sikit. Dah bersiaran kali ke-40 ni. Patutnya tak nervous lah ni. Santai je hari ni. Santai je hari ni. Okey. Lepas tu operasi kita ni kepada viewers kat luar sana yang tak tahu, operasi kita bermula pada jam 9 pagi hingga 6 petang untuk Isnin hingga Jumaat dan Sabtu 9 hingga 1 petang. Tapi musim PKPB ni kita pendekkan masa bersiaran pula. Masa operasi kita dari jam 9 hingga 4:30 petang. Sebab apa ni? Sebab PKPB kan? Mungkin kita habis PKPB 6 Disember tapi kita tahulah sambung ke tak sambung ke, anda mungkin kena tunggu siaran dari menteri. Mungkin hari Jumaat saya rasa. Jadi bersabar. Kalau ada perubahan waktu bekerja kita akan inform dalam FB kita atau kita akan bagi secara personal lah. Betul. Okey, satu lagi. Ini yang paling saya nak cakap special lah. Bagi siapa yang komen dekat kita punya live kan. Cakap pasal komen, ada je komentar. Ni mungkin dapat lah kan? Mungkin dapat ni. Okay. Daripada Romzizi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih kerana bersiaran dengan kita pagi ni. Kan? Mungkin Haji Romzi boleh dapat ni lah. Ni apa? Ni. Ini untuk kad Touch and Go. Kalau macam siapa tengah pendek tu kan, nak lagi kawan-kawan wanita yang selalu buka pintu kereta. Tak buka tingkap tak sampai. Jadi buka pintu kereta, ulur kad kan. Jadi ini membantulah, tak payah nak buka pintu kereta dah. Okey. Betul.
inilah dia, nanti kita akan PM tepi siapa-siapa komentator yang datang, komen ke, boleh share, boleh like video ni dan kita akan bagi ni. Nanti Miss Nani contact personally. Kita pun dah banyak batch yang kita dah bagi sebenarnya. Jadi untuk hari ni pun sama jugalah. Siapa-siapa yang datang komen bagi apa semua kita akan bagi. Cakap hai ke salam ke kita dapat dah bagi. Hai. Okey, seterusnya. Kita masuk pada produk kita. Apa yang kita ada dekat Andalusia Tijarah ni? Jual apa ni? Jual apa ni kan? Okay. Yang pertama kita ada macam main ni lah kan. Iaitu Rock Fan Broom. Macam kita punya page ni. Iaitu untuk renew Rock Tag dan juga insurans kenderaan. Quotation. Quotation kereta berapa minit je ni? 10 minit je. 10 minit je kita buat. Ini kepakaran siapa ni saya rasa ni? Ini kepakaran Tuan Haziq lah. Tuan Haziq yang suka kereta ni. Jadi bila dia buat kerja semua pantas je kan. Jadi jangan risau, Rock Tag brand vroom. Nombor pun vroom kan. Laju. Macam kat atas saya ni ada nombor kita. Nombor ni memang direct terus dengan Tuan Haziq. Kalau nak quotation ke apa 10 minit. Kira lah cukup 10 minit ke tak? Mungkin lagi cepat daripada tu pun ada. Okay. Ada apa lagi dekat Tijarah ni? Seterusnya kita ada yang kedua iaitu SME Takaful Bizcare Plus. Untuk apa ni? Yang ini untuk takaful kebakaran khas untuk syarikat ataupun SME. SME lah. SME lah yang kepada peniaga yang baru nak start up business. Peniaga-peniaga kecil lah. Ini kita memang takaful kebakaran yang khas untuk kita buat untuk syarikat. Jadi kalau tekan syarikat je. Takaful kebakaran ni. Banyak sebenarnya. Untuk individu pun kita ada. Untuk individu ke? Untuk rumah ke? Macam mana? Apa nama kita? Nama produk kita ni? Iaitu Hit by T. Hit by T. Okay. Jadi lagi mungkin saya rasa ada 2 lagi produk yang kita ada kan? Kita ada produk terbaru kita iaitu Shumul Pro. Shumul Pro. Shumul Pro ni apa? Shumul Pro ni takut jangan. Shumul Pro ni macam takaful yang bersifat mega, menyeluruh. Macam-macam ada dalam tu. Bukan coverage kesihatan je, malah ada kemalangan dan sebagainya. Kalau nak tahu lebih lanjut Shumul Pro ni, mungkin anda viewers kena tunggu siaran pada hari Khamis tak salah saya dengan Miss Minda. Miss Minda dah kembali ke Andalusia Tijarah sebab selama ni dia bekerja di rumah, work from home. Betul. Jadi mungkin hari Khamis ada sesiapa yang merindui Miss Minda boleh mengubati rindu tersebut pada hari Khamis ini. Betul. Okey, jangan risau, dia akan ada untuk cover case lah produk Shumul Pro ni. Okey, yang terakhir sekali kita ada Safar 360. Safar 360. Okey, Safar ni maksud journey, perjalanan lah, trip. Okay, kita pergi jalan-jalan di dalam atau di luar negara, kita mesti nak cover diri kita kan. Jadi kita ada menyediakan produk kita yang bernama Safar Pro. Safar 360. Silap lah ni. Safar 360. 360 pun secara keseluruhan dan menyeluruh lah. Okey. Seterusnya, kita pada Selasa, kita akan perkenalkan ni panel kita. Seperti anda semua tahu, ni adalah Miss Sarah, pakar dalam bidang takaful. Pakar tak adalah pakar. Bolehlah kata kita guna kita punya sendiri punya knowledge, kita punya pengalaman. Tak adalah pakar betul-betul ni. Kang semua orang telefon pula kan. Tak adalah. Saya akan share apa yang saya tahu dan apa yang saya dah pengalaman tentang fire takaful ni. Tapi hari ni apa benda topiknya rasanya? Topik hari ni employers, employee celebrity and group PA. Hashtag kita jaga sesama kita. Sebelum tu kita nak bagi tahu jugalah setiap hari kita orang lain-lain bukan saya je dan bukan Miss Nani je. Okey, untuk hari Isnin Tuan Haziq akan cerita pasal motor, rock tax, apa semua tu. Hari Selasa saya lah untuk takaful, fire takaful. Sama ada takaful rumah atau SME. Untuk hari Rabu Miss Nani. Saya lah. Giliran Miss Nani pasal apa? Pasal PA motor.
pasal PA motor. Okay, ni untuk minggu ni punya schedule lah. Betul. Untuk kita punya timetable untuk minggu ni, ini orang-orangnya. Okay, hari Khamis macam saya cakap tadi, maaf lah. Lambat sikit, delay sikit Miss Linda. Miss Linda mungkin hari Jumaat akan bersiaran. Hari Khamis kita akan dengan Cik Manis lah. Cik Manis kita. Miss Anis. Pasal apa? Pasal remittance dan pertukaran duit. Okey, walaupun tak boleh nak pergi travel, mungkin ada banyak lagi tentang duit kan? Tu. Kita pun tak tahu kan, main pakai je duit tu. Tapi note-note dan apa benda dalam tu pun kita tak tahu. Jadi Miss Anis mungkin boleh ceritakan pasal benda-benda macam tu lah. Dan hari Jumaat Miss Linda. Pasal kita punya Shumul Pro. Okey. Mega PA. Okey, seterusnya apa ni topik hari ni? Employer, saya dah cakap tadi kan? Employers, liability and group PA. Hashtag kita jaga sesama kita. Lain sikit kan tajuk dia. Kita jaga sesama kita. Okay, saya tambah sikit sesama tu. Kan kalau tak tambah sesama, kita jaga kita. Bosan lah. KKM dah guna dah tu. Kita tambah sikit sesama. Maksudnya apa ni kan? Okay. Hari ni punya ada ke apa-apa yang boleh motivasikan saya ni? Boleh kita ada. Iaitu esok pasti ada, tapi esok belum tentu untuk kita. Beringat-ingat menghadapi hari esok dan maaf. Okey, beringat-ingatlah untuk menghadapi esok dan pastikan ia mendatanglah. Jadi apa nak cakap ni? Kita kena hati-hati. Esok ni esok mesti ada. Tapi belum tentu itu nasib kita. Esok tu kita ada ke? Macam tu. Betul. Okey, jadi untuk tajuk hari ni ialah saya nak cover pasal employers liability atau bahasa singkatnya tanggungjawab syarikat terhadap pekerja-pekerja mereka. Okey, sebab tu kita bagi hashtag kita hari ni, kita jaga sesama kita. Okey, sebelum saya lanjut lagi, saya rasa ada yang join hari ni. Itu Melia Nisa. Melia Nisa. Terima kasih Cik Melia Nisa dah join kita pada hari ini. Melia macam nama hotel di Kuala Lumpur. Kalau pernah nampak lah Melia Hotel. Sedap nama tu. Sedap nama tu. Okey, terima kasih Cik Melia. Boleh komen lah dekat situ untuk dapatkan free gift ni. Boleh. Kalau Cik Melia baru join, dia tak tahu kan pasal ni. Ini free gift lah. Siapa-siapa yang dah join, share dan like, dah komen pun akan dapat free gift ni. Touch and Go punya stick lah. Yang boleh ni kan untuk wanita-wanita lah khususnya. Okey. Okey, kita boleh masukkan lah yang topik kita ni, kita teruskan. Okey, boleh. Macam tadi saya cakap, kita akan cover employees liability punya coverage. Okey, ada yang tak tahu pun rasanya pasal coverage ni. Ini bukan untuk individu sebenarnya. Ini kita lebih kepada syarikat-syarikat di Malaysia. Khususnya startup-startup business yang mereka ni tak tahu dalam buat bisnes ni macam-macam risiko, kita terdedah dengan risiko. Sama ada risiko rugi ke, terbakar ke dan sebagainya. Tapi hari ni kita tak cerita pasal kerugian atau kebakaran. Hari ni kita cerita pasal employers liability. Macam minggu lepas kita ada cakap pasal public liability. Macam public, contoh Miss Nani datang saya punya syarikat. Tergelincir pula kan. Tergelincir pula dekat syarikat saya ni. Jadi Cik Nani boleh saman syarikat saya ni sebab tak menjaga, tak membersihkan air pelompat air ke kan. Itu public liability. Tapi hari ni kita tukar sikit je depan dia. Employers liability. Employers liability ni employees kita lah. Okay, sekarang kita kena tetapkan diri kita, kena anggap diri kita ni sebagai salah sebuah syarikat. Syarikat ABC lah kita ambil hari ni. Syarikat ABC ni kita baru buat. Dia kena ada kena ada office. Dia kena ada staff lah. Sebab kalau tak ada office, tak ada staff, susah sikit lah kan. Okay. Kita ambil yang baru startup, yang dia ada office kecil, dia ada staff-staff mungkin tak ramai lah. Mungkin ada 10 orang ke bawah. Okay, ini kita nak cerita pasal startup lah. Sekejap, misalnya. Ya, macam mana? Terkejut. Terkejut saya. Kita ada komen kat sini. Ini saya nampak nama sangat familiar ni. Betul. Selalu join kita ni. Terima kasih lah. Mungkin dia dah dapat ni, dah banyak dah kumpul. Okay. Nama dia Kal Haikal. Okay, dia cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Kal Haikal. Selalu kan, selalu komen, selalu share. Mungkin boleh like, share dengan kawan-kawan kan, apa semua. Jadi, saya sambung sikit lah. Okay.
ini bukan personal takaful yang kau nak tahu. Ini untuk syarikat yang macam saya cakap tadi. Ada office, ada staff apa semua. Okey, Miss Nani tahu tak pasal employers liability ni? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. First time saya dengar First ni. time. Okey, ni saya anggap Miss Nani ni macam Baru nak viewers belajar lah. Kan? Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Betul. Benda ni pun masa saya cover pun saya baru macam ada rupanya. Ada coverage untuk ni. Sebab kita selalu dengar kes-kes saman menyaman. Okey, hari ni kita nak cakap pasal saman menyaman. Saman menyaman ni benda yang bukan mudah seperti orang fikirkan. Jadi saya akan pecahkan kepada dua part. Dia bukan ada dua jenis. Ini saya nak disclaimer. Ni pun disclaimer juga ni. Employee liability bukan ada dua jenis, tapi saya pecahkan kepada dua maksud situasi yang bagi orang faham apa benda employee liability ni. Okey, jenis yang pertama, part yang pertama, maksud dia lah. Okey, maksud dia workers compensation. Okey, workers compensation ni macam medical expenses. Contoh staff Okey, contoh Miss Nani ni staff saya. Miss Nani ni pekerja saya lah. Dan bila dia bekerja dengan saya, tiba-tiba dekat office saya ni lampu terjatuh, terkena kepala Miss Nani. Habis lah. Habis. Cedera lah, berdarah kat sini kan. Jadi bila Miss Nani pergi ke klinik, nasib baik doktor cakap tak ada apa ni, ada ada parut je kan. Ada scratch sikit je. Jadi dia pun cuci luka sekejap, okey, dah habis, bagi ubat. Itu maksud yang pertama untuk employee liability, di mana employers kena bayar medical expenses tu. Macam Miss Nani biasa claim lah orang panggil kan, pergi medical claim kan, pergi klinik, pergi ambil ubat apa semua, kita bayar, employer bayar, syarikat ABC tadi bayar kepada Miss Nani lah. Itu maksud yang pertama untuk employee liability. Okey, maksud yang kedua pula, okey, Miss Nani dah terkena lampu tadi. Tadi sikit je. Ni kepala ada gangguan pula, pening kepala apa semua. Ada macam ada side effect daripada jatuhnya lampu tu. Jadi Miss Nani ni tak puas hati, pergi hospital, pergi check up. Doktor pun cakap, ada masalah dengan kepala you ni. Jadi dia kena buat medical check up setiap minggu atau setiap bulan. Jadi Miss Nani ni rasa, apa ni? Miss Sarah ni punya company ni tak buat maintenance ke lampu-lampu ni, tak betulkan ke, tak repair ke. Jadi Miss Nani tak puas hati. Miss Nani tengah marah ni sebab dah mengganggu kerja dia. Dia nak bekerja tapi dah kena macam-macam ni, dah ganggulah semua kan. Jadi Miss Nani ni ada hak untuk saman. Saman saya, saman syarikat ABC ni sebab syarikat saya ni dah membuatkan dia punya productivity kerja tu dah tak ada. Betul. Okay, setakat ni faham kan Miss Nani? Saya harap semua viewers faham lah. Sebelum saya lanjut lagi, saya rasa saya nampak ada komen, ni pun selalu ni. Saya pun dah boleh dah kenal lah ni. Viewers setia. Dari siapa tu? Anis Piari. Miss Anis Piari. Okey, Assalamualaikum. Mungkin Miss Anis ni. Mungkin lah. Kita pun tak tahu siapa kan. Nama sama ni. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi Miss Sarah dan Miss Nani. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Okey, boleh apa like. Emoji tak nampak situ. Dia bagi Ladybird. Ladybird. Okey, hari ni Ladybird pula. Terima kasih sebab dah join. Dah boleh share, boleh komen dengan semua orang, boleh dengan kawan-kawan ke kan. Yang khususnya yang baru nak berniaga ni. Boleh sebab ni benda baru, kita pun tak tahu. Betul. Mungkin Miss Ani pun tak tahu pasal benda ni kan. Jadi ini ilmu orang panggil. Okey, apa yang kita buat hari ni nak sharing ilmu. Kita sharing. Sharing is caring. Kalau kita je tahu, tak boleh. Ilmu kena sampaikan. Okey. Macam maksud yang kedua tadi, macam tadilah, employee ni injury atau illness. Dia dah terkena injury yang membuatkan dia kena pergi hospital, kena buat check up. Tapi bila dah buat check up, ada side effect lain dan dia dapat penyakit pula lepas tu. Elok-elok tak ada barah otak, kena barah otak. Macam itulah. Contohnya. Contohnya. Dia dah mendatang kemudaratan kepada staff tersebut. Dah mendatangkan kemudaratan pada Miss Nani. Jadi Miss Nani saman syarikat saya, syarikat ABC saya ni. Sian, baru nak mula dah kena saman. Dan kalau nak tahu, saman syarikat ni banyak jadi kalau kita baca berita ke apa, memang banyak jadilah.
saman menyaman di antara employer dengan employees ni kan. Jadi benda-benda macam ni memang kita tak nak sebenarnya. Sebab ini lebih kepada negligence saya, kecuaian saya, kelalaian saya, company saya yang lalai dan cuai dalam memberikan environment yang selamat untuk staff saya bekerja. Itu yang employers liability ni dia yang akan inilah coverage yang dia lah jam menyelamatkan company dia. Kalau orang nak tahu, ini bukan untuk menyelamatkan staff. Ini lebih kepada syarikat macam saya cakap tadi, menyelamatkan syarikat sebenarnya. Takut ni kan staff minta ganti rugi yang tinggi macam tu. Betul. Ini yang saya akan masuk dekat legal defense cost ni. Okey, apa yang syarikat takut, inilah legal defense cost ni. Legal defense ni macam bila dah kena saman, denda saman tu bukanlah sikit-sikit. Okay, nak buka file, nak buka case pun dah beribu-ribu kan. Kalau personal case macam individu, macam ada case ke apa, mungkin 1,200 nak buka file. Tapi kalau syarikat nak buka case ke apa, lagi dah lebih daripada tu. Lagi tinggi. Okay, sebelum saya masuk legal defense cost ni, kita ada komentar. Betul. Dari Miss Linda Ibrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum for both of Miss Sarah and Miss Nani. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Terima kasih Miss Linda sebab dah join kita punya live kan. Dah boleh share lah dan komen. Okay. Kita ada soalan, tapi soalan Mr. Karl Haikal hari ni lebih kepada tajuk Miss Nani esok. Saya takutlah saya tak berani nak jawab sebab saya bukan di bawah. Boleh jawab, tapi yang expertise ni, yang pakarnya tak ada dapat Miss Nani dengan Tuan Haziq, sebab dia punya soalan ni, rider Grab kemalangan. Adakah syarikat Grab akan menanggung rider punya kos perubatan? Setahu saya rider Grab ada insurans. Ada takaf insurans lah dia panggil. Company tu dah provide. Ada. Kalau biasa naik Grab macam saya, dia ada untuk rider dan ada untuk customer sekali. Okay. Saya pun boleh ambil sebenarnya. Tapi bila rider Grab ni, dia ada insurans dia sendiri. Dia memang dia memang cover untuk diri dia dan dia cover untuk saya yang naik, passenger yang naik ni. Memang ada. Tapi kalau nak tambahan, Grab pun ada buat untuk passenger yang tambahan lain lah. Okay, macam Miss Nani ada Flexi PA, tambahan untuk passenger punya. Macam tu lah. Tapi kalau yang Flexi PA tu dia untuk Grab, kita tak cover lah. Grab dia ada sendiri punya insurans. Tak tahulah dia pakai apa kan. Tapi itu mungkin boleh tanya Grab punya ni lah. Tapi setahu saya, selama saya naik Grab ni, memang saya selalu tanya pasal insurans Grab ni. Grab ni ada insurans ke kan? Dan mereka pun akan selalu bertanya, menjawab soalan saya tu, memang ada untuk rider dan passenger. Dan passenger pun ada tambahan ambil. Yang ni tak kisahlah Grab food, macam Food Panda tu. Tak kisah. Rider memang ada. Tapi itu Grab lah. Tapi kalau polisi dia berubah ke atau dia dah tak ambil ke, itu saya tak pastilah Mr. Kalaikal lah. Ni boleh kena tanya dengan Grab lah macam mana kan. Ni boleh WhatsApp detail. Kita mungkin boleh WhatsApp pada Mr. Haikal detail pasal Grab ni cover tak cover kan. Boleh je nak ambil tambahan untuk rider ni. Cuma kalau ikut Miss Nani cakap tadi, untuk e-hailing memang kita tak cover. Kita boleh nak, mereka tak boleh ambil tambahan lah. Itu senang cerita. Kena cakap dengan HQ Grab tu sendiri. Mereka kena turun naik lah juga HQ kan. Macam mana. Okay, saya harap dah menjawab lah soalan saya. Tapi kalau tak faham lagi, boleh je komen lagi atau kita boleh WhatsApp detail kepada Mr. Karl Haikal. Okay. Macam saya cakap tadi, legal defense cost. Faham tak apa legal defense cost ni? Macam tadilah, nak buka case kan, nak hire, nak bayar fee, guaman, nak bayar peguam, nak masuk court, ada trial, apa semua. Ini memang sangat, boleh pecah otak lah. Sebab dia mesti banyak proses dia kan? Banyak proses dia, okay. Nak hire peguam, nak bawa kes ke mahkamah, nak bayar settlement atau nak bayar judgement. Sebab kalau dah didapati bersalah, syarikat memang kena bayar denda. Sebab denda dia dalam 20,000 ke atas. Kalau saya ada banyak kes hari ni, saya nak kongsikan semua pasal employer's liability lah. Dan dia punya denda memang takat 20,000 ke atas lah. Jadi benda-benda macam ni, kalau buatnya startup company ni baru nak mula kan, nak bayar lagi benda-benda macam ni.
tak ke merunsingkan dan pening tu. Mau tutup balik company tu. Mahu tutup balik. Profit pun tak masuk lagi, dah kena bayar macam-macam. Okey, ini kita tak nak. Okey, saya bagi satu lagi contoh, bagi paling mudah lah nak faham ni. Kok saya bebel ni orang tak faham kan. Okay, ini yang paling mudah lah. Contoh chef restoran, dia nak masak. Dan dia mesti ada alat-alat dia nak memasak kan. Jadi contohnya dia punya oven atau dia punya periuk, air fryer ke apa ke, yang benda-benda yang mudah ni kan, rosak, terbakar ke apa. Chef restoran tersebut boleh saman dia punya syarikat sebenarnya. Kenapa tak bagi saya alatan yang selamat? Nak lagi, itu kalaulah masa dia masak tu, benda tu meletup. Kena pula dia. Kena pula dia. Dia lagi boleh saman lagi banyak. Okay? Saman menyaman ni memang benda yang memenatkan dan merugikan masa dan banyak duit yang akan dikeluarkan. Jadi masa ni lah bodily injured ni macam tadi lah, bila terbakar dia melecur ke apa. Ini kalau chef restoran tadi lah contoh. Sakit dia pula melarat-larat. Dari sini je melarat sini sampai ke sini. Jadi dah menyusahkan dia, dah mengganggu kerja dia, dah mengganggu dia punya career. Jadi masa ni lah employer's liability main peranan. Masa ni lah sebenarnya. Okay, syarikat mesti akan sakit otak nak cover benda-benda semua. Jadi nak bayar settlement fee, nak bayar court fee, banyak tu. Jadi rugi kalau syarikat pandang sebelah mata pasal employers liability ni. Nama pun employers kita. Employers liability. Kita jaga kita punya syarikat daripada nak bayar banyak benda-benda settlement yang benda-benda rumit macam ni. Jangan fikir employers kita tu senyap aja, walaupun dia bos banyak kita. Jadi jangan bila dah kena ni senyap ni misalnya 2-3 hari nanti dapat surat mahkamah ke apa. Tak boleh resign macam tu je. Tak boleh resign macam tu je. Jadi ini sangat penting sebenarnya. Jangan ambil mudah lah. Okey, sebab public liability senang public liability ni customer datang. Tapi benda ni jarang jadilah. Okey, public liability kalau nak tahu kes yang paling baru lah saya rasa yang dekat MRR2 tu construction. Jatuh benda tu, berbatu ke tak tahu, jatuh atas kereta. Nasib baik wanita tu selamat. Tapi bila kita check balik, ada orang check, polis check balik, dia naik atas tu construction tu, kan mesti ada, dia tak ada pagar pun. Dia biar macam tu. Tak ada safety. Tak ada safety precaution, tak ada safety measurement, dia tak ada yang macam macam mana net yang warna hijau tu. Itu mengelakkan dari batu jatuh sebenarnya, yang net tu kan. Tapi kat situ tak ada, kosong. Tak tahulah benda nak jadi, mungkin angin ke dia letak salah ke apa kan, jatuh. Terkena kereta wanita tu, nasib baik wanita tu selamat. Jadi ada lagi satu kes sama dulu yang tapi mangsa tersebut tak terselamat lah, dia meninggal kat tempat kejadian. Saya ingat lagi dekat depan pavilion kat situ, crane yang bawa something lah, ada batu ke apa jatuh atas dia pun sama, construction juga. Tempat-tempat construction ni memang popular lah. Betul, risiko. Takut nak jalan kan. Dekat MRT kat Jalan Ampang tu lagilah. Depan kita pun ada. Depan Narisa sini pun ada. Tak habis-habis. Jadi syarikat boleh ambil safety precaution apa semua ni kan. Sebab kita pun ada kes-kes yang melibatkan construction worker, kilang-kilang apa semua, nanti saya akan bacakan. Banyaklah kes jadi. Betul. Jadi bila yang boleh cover, orang selalu nak orang tanyalah kan, bila boleh cover. Okey, dengan kata lain, jika pekerja menuntut kerana kecederaan, polisi ini akan membantu bayar kos undang-undang anda. Ini tadilah legal defense cost ni. Kita banyak kos kan. Legal ni is masuk mahkamah lah, bayar guaman, bayar court apa semua. Ini dia. Overall lah dia cover. Jadi bila orang saman je terus boleh cover lah. Tapi contohnya Miss Nani, Miss Nani nak saman atau apa-apa kan, bila nak saman, Miss Nani kena bagi claim tersebut 30 hari. Dari masa lah 30 hari boleh submit lah. Bawah sebulan lah macam tu. Okey, apabila pekerja mendapat faedah papasan pekerja, okey, bila dah dapat coverage, dia dah claim dah lepas apa semua,
jaranglah mereka akan nak teruskan saman tu. Selalunya mereka akan dah bersetuju dengan majikan. Mereka dah ada agreement dah macam mana apa ni? Dah agreement dah. Macam suka sama suka lah. Okay. Apa ni orang cakap, dia tak menuntut dah kat majikan dia. Okay, sebab dah dapat claim apa semua kan. Okay lah macam tu. Tapi lepas tangan macam tu dah dapat. Dah macam okey lah. Dah tak ada apa lah. Dah habis itu. Sebab yang Miss Nani pun dah okey. Saya pun dah okey. Okay, kira habis. Tapi tak bermaksud saya ni dah kebal daripada undang-undang mahkamah. Tak, hati manusia ni cakap ni hati manusia kita tak tahu. Mungkin hari ni Miss Nani cakap okey, kita ada agreement apa semua okey semua. Lain esok-esok tukar esok-esok lain pula ceritanya. Betul. Dia tiba-tiba datang kat kita, gaji tak bayar lah, apalah yang salah dulu-dulu tu dia korek balik apa semua. Diungkit lah. Ini untuk staff yang dia pandai bab-bab law ni, bab-bab undang-undang ni, mungkin dia akan pergi dia guna kat akta buruh tu kan. Jadi kita tak kebal dari undang-undang. Jangan ingat kita ni kenal Nani ni okey je kot, tak ada apa lepas ni. Tak ada, jangan macam tu. Kita kena ada protection, orang panggilkan protection. Okey, saya rasa ada yang join tadi itu Mr. Darshan Singh. Mr. Darshan Singh. Terima kasih sebab dah join. Thank you for joining our live today, Mr. Darshan Singh. You can share and like this video yang involving employees liability about today's topic lah. Okey, jadi seterusnya. Saya sendiri, syarikat ABC tadi tu mungkin menghadapi beberapa bentuk tuntutan yang lain atau tindakan undang-undang yang lain. Bukan yang masa dia pecah kepala tadi tu. Tak. Ada benda lain lagi yang nak korek-korek rasa. Tak puas hati dah ni. Aku dah alang-alang ni. Dah terpendam tu. Dah terpendam ni. Alang-alang korek lah semua kan. Okey. Mungkin ada staff-staff yang hebat kaitan undang-undang macam saya cakap tadi. Mungkin mereka akan serang anda dengan macam-macam legal action lagi. Macam-macam. Dari sekecil-kecil benda dia boleh keluarkan kan. Sebab bila dia dah hire peguam, peguam akan buatlah kerja dia. Korek lagi kan. Jadi ingat, anda tak kebal dari lawsuit. Okay, lawsuit ni kalau semua orang nak tahu, dia tak berakhir dengan seminggu dua je. Ramai orang salah faham ni. Tak apa, kita pergi mahkamah, kita selesaikan kat mahkamah. Okay, kita terus dengan lawsuit ni. No, tak. Dia tak seminggu dua je. Dia akan makan masa. Kalau kita selalu baca kat Google ke apa, berita kan. Sebutan kes akan sekarang 1 hari bulan 12. Sebutan kes mungkin April tahun depan. Lama kan. Lawsuit ni memakan masa, mendetihkan orang dan buang energi, buang masa, buang duit. Banyak duit akan habis pasal lawsuit ni. Sebab kita bukannya murah-murah ni nak bayar apa semua kan. Jadi tapi kalau orang ni dia tahu dia tak salah, dia nak tegakkan keadilan, dia tahu tak salah ni, memang kena ananya apa semua, you can prolong the lawsuit punya thing. Dia boleh panjangkan masa lawsuit tu. Kalau dia mampu, okay, tak ada masalah, kita tak halang pun, ikutlah untuk you punya justice kan. Tapi kalau you tak mampu, you tak ada duit, you tak ada coverage ni, janganlah. Bayar je denda tu. Okay, kalau dia ada duit, dia boleh tamatkan cepat lah. Tak, kalau dia ada duit, dia boleh panjangkan masa. Kalau dia tak kisahlah, masa tu drag lama-lama apa semua, nak hire peguam yang lagi hebat ke, yang peguam yang berstatus, yang high profile peguam kan, boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang tak ada duit, yang bayar sekali pun dah semput kan, untuk bukannya murah nak bayar peguam ni, nak buat trial, nak masuk court apa semua, tak banyak. Jadi terima je lah kan, bayar je lah denda tu. Sebab denda 20,000 ke atas lah, ikut dia punya degree of injured tu. Construction worker tu, dia berapa banyak dia cedera. Macam tadi terkena lampu, bengong sekejap kan. Sikit je ke apa, tengoklah itu atas mahkamah lah. Okay, saya nak share kes-kes ni. Kes pertama ni dekat Ipoh. Mahkamah Session di sini hari ini menjatuhkan hukuman denda masing-masing RM40,000 dan RM20,000 terhadap 3 syarikat. Selepas wakilnya mengaku salah kerana gagal dan cuai dalam menyediakan persekitaran kerja yang selamat
hingga mengakibatkan kematian dan kecacatan kekal kepada pekerja. Inilah saya cakap tadi. 3 syarikat? 3 syarikat ni saya rasa construction ni. Syarikat sedia engineering Sdn Bhd. Gagal memastikan tahap keselamatan ni, safety precaution, safety measurement, macam saya cakap tadi lah. Macam kat depan ni pun ada construction work yang apa, saya tak tahu dari syarikat mana. Tapi kat depan ni alhamdulillah lah saya nampak banyak jaring-jaring yang ada banyak safety lah. Banyak safety lah sebab mungkin kat depan ni dapat flyover. Saya rasa lah. Okey, jadi yang syarikat yang kena ni mati dia punya construction worker ni. Dia mati. Matilah sebab dia warga negara Bangladesh. Dia pengsan sebab apa? Terhidu gas. Gas apa tu? Gas apa ni saya pun tak pasti. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja ni Wigo Malaysia Construction. Dia ada 3 tadi kan? 3 syarikat tadi tu. Satu lagi syarikat plastik pipe. 3 tadi. Satu di syarikat sedia engineering, satu di syarikat mana tadi? Syarikat construction Wigo Malaysia, dan satu lagi Shusin Plastic Pipe Sdn Bhd. Pun sama juga, gagal menyediakan persekitaran yang selamat untuk staf-staf dia. Seorang ni orang Melayu, cedera dan mengalami kecacatan kekal. Muda lagi, 25 tahun baru. Muda lagi. Jadi ini banyak jadi dekat kilang-kilang yang buat, contohlah kilang, mesin-mesin. Mesin yang lama, mesin nak potong apa-apalah. Mereka takkan renew mesin-mesin ni, tahu. Mesin ni akan macam dari zaman Tok Kadut dia guna. Nak lagi kilang-kilang yang kecil-kecil ni kan, memang dia mesin beratus-ratus ribu nak beli kan. Jadi tak mampu. Jadi mungkin dia akan guna dari zaman apa tah, generasi apa, turun. Mesin ni bila you lama sangat guna, dia panas ke apa, banyak jadi termasuk tangan lah, meletup lah, dysfunctional mesin. Macam benda-benda macam ni pun boleh dikira negligence employer. Saya pernah dengar lah ada kes yang dekat kilang papan tu. Pekerja dia termasuk dalam mesin tu kan. Nampak tak? Dekat mana saya tak sure. Banyak jadi sebenarnya kilang-kilang ni. Benda lama kan. Jadi tak beroperasi dengan baik. Jadi ini kesalahan siapa? Bukan kesalahan staff lah. Staff dah lama dah staff dah lama bekerja, dah banyak, mungkin safety tu diikut kan. Tapi sebabkan mesin tu rosak ke apa, sebab dah lama dia tak repair, tak buat orang panggil apa, repair lah, penambahbaikan penambahbaikan mesin-mesin tersebut. Staff yang kena. Dia tak ada, dia elok kat atas lah sebab dia bos kan. Jadi benda-benda macam ni kita tak nak lah. Sama juga macam contoh kes kedua. Kes kedua kita, 2 kilang didakwa di Mahkamah Seksyen Taiping atas kesalahan gagal memastikan praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Ini lagi banyak ni. Keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Semasa bekerja hingga menyebabkan kemalangan maut selain mengibatkan kecederaan kekal kepada pekerja. Sama juga, dia ni saya rasa dia buat kalender. Dia buat kalender ke apa ke pun saya tak tahu. Ni jentera mesin automated multivac. Ni jentera mesin macam saya cakap tadi. Kemalangan menyebabkan seorang operator pengeluaran warga tempatan. Ini pun muda lagi, berusia 22 tahun, yang membawa kecacatan kekal iaitu hancur satu ruas jari kelingking tangan kanan akibat tersepit pada 5 Oktober tahun lalu. Okey, bagi ini dijatuhkan hukuman 20,000 atau 12 penjara jika gagal membayar denda. Ini kalau orang tak tahu, selalu macam dengar 20,000 atau sebatan. Macam tu kan. Dia atau dia bukan dua-dua dia kena. Orang salah faham tu. Selalu 20,000, ni mesti ada sebab dia ni. Tak ada. Atau kalau dia gagal bayar 20,000 ni, dia akan 12 bulan penjara. Atau lagi dia akan macam-macam lah. Kalau dia mahkamah tak kejam lah kan. Undang-undang tak kejam. Jadi dah ada banyak step-step dia. Jadi kalau selamat bayar je lah 20,000 tu. Kalau yang ni penjara 12 bulan. Ataupun 20,000 kena bayar. Betul. Ni ikut akta kilang-kilang ni, ada akta dia tau. Akta kilang ni Seksyen 15
Akta Kilang dan Jentera 1967. Ada banyak regulation yang kena ikut. Nak lagi berkaitan mesin. Betul. Mesin kan banyak kat kilang kan. Betul. Macam-macam mesin dia dah diselenggara dengan baik ke? Atau dibiar macam tu je. Kilang ni banyaklah buat TV, buat kereta, buat apa lagi macam-macam kan. Jadi banyak yang kena tahu pasal benda-benda macam ni. Okey, untuk kes ketiga, dua syarikat masing-masing didenda RM40,000 oleh Mahkamah Seksyen di sini hari ini setelah mengaku salah atas dakwaan gagal menyediakan prosedur kerja selamat sehingga mengakibatkan kematian pekerja. Okey, mati lagi lah dia punya pekerja ni. Saya tengok kes ni semua kat Perak terjadi. Betul. Ni mungkin ni tempat yang orang panggil macam kat Shah Alam ada, kita panggil apa? Tempat yang kilang-kilang kan. Kalau pergi Shah Alam tu macam-macam. Kilang. Kilang Panasonic lah, kilang kereta, kilang buat TV macam-macam kan. Jadi mungkin ini di Ipoh dan Taiping dan Perak-Perak ni kan. Perak, semua Perak. Jadi mungkin ini kawasan kilang ni. Jadi mereka pun tapi yang syarikat ni dia mengaku salah dan dia bayar lah dia punya RM40,000. Okay. Gagal mengadakan prosedur kerja selamat untuk kerja membersih, memecah dan membuat batu kuari hingga mengakibatkan kemalangan maut. Batu kuari. Berat juga tu. Menjatuhkan hukuman denda RM40,000 masing-masing bagi kedua-dua syarikat atau 6 bulan penjara. Macam tadi 20 atau 12 kan. Ini pula 40 atau 6 bulan. Ini ikutlah mahkamah dan hakim yang menjatuhkan hukuman tersebut, tak sama semua. Okey. Kedua-dua syarikat tersebut membayar denda berkenaan. Okey, dia bayarlah. Settle masalah dia. Jadi tapi nak ingatkan mereka ni juga, macam saya cakap tadi, mereka tak terlepas dari legal action yang lain. Mungkin ini dilepas, yang lain tak tahulah. Kalau staff tu dia pandai kan, kalau dia pandai nak sedut balik syarikat tu, mungkin ada banyak cara-cara lain. Okey. Kita hari ni punya tajuk Employers Liability dan PA, Group PA. Okey, kalau PA ni selalu siapa yang selalu bagi ni tajuk? Selalu. Rasa-rasa? Rasa-rasa siapa? Okey, rasa-rasa siapa? Saya inilah orangnya yang selalu buat PA, personal accident punya tajuk. Tapi hari ni lain sikit nama dia. Ni pun ada PA sebenarnya. Ini PA lah ni, tapi lain sikit, tambah sikit depan tu. Group PA. Group apa? Kumpulan. Ramai lah. Dia kalau individu tak ada dalam ni. Kalau individu, maksudnya individu yang ambil PA. Sekiranya tak ada lah. Ni untuk ini untuk syarikat. Syarikat. Okey, benda-benda group PA macam ni boleh jadi sebagai salah satu benefit. Okey, contoh syarikat saya baru nak mula. Saya nak hire orang. Saya punya selling point saya. Selling point ni macam apa? Saya nak hire lah. Saya nak hire Miss Nani ni. Saya nak pujuk Miss Nani masuk sini. Saya bagi tahu lah benefit. Okay, benefit kita ada. Kita buat group PA. So macam, group PA okey lah kot. Macam contohnya ada orang yang jenis yang memang tak nak ambil takaful ni. Memang tak mau lah. Life ke apa ke tak mau. Banyak duit nak pakai. Jadi tak mau kan. Jadi bila dia dengar je syarikat yang tolong ambil kan, lega lah. Adalah juga coverage kan. So dia tak payah ambil sendiri. Tak payah ambil sendiri. Itu yang bagi orang yang memang tak nak lah. Tak nak ambil takaful apa semua ni kan. Okay, ini boleh jadi salah satu selling point untuk syarikat untuk hire orang lah. Salah satu boleh kata benefit lah. Sebab apa? Benefit untuk kedua-dua pihak juga sebenarnya ni. Employer dengan employee. Sebab apa? Kita bayar sekali setahun je. Bukan kita yang bayar, company yang bayar. Okay, company pun tak terasa duit tu pergi ke mana sebab setahun sekali saja dibayar. Benda semua dah cover. Okay. Dan dia tak ada maksimum, cuma dalam kertas, dalam form mungkin dia akan tulis 5 staff sahajalah. Tapi kalau nak lagi lebih banyak, kita boleh, benda ni boleh bincang. Dia apa ni, flexible. Dia ada maksimum tak ada? Maksimum, sebab tu saya cakap tadi, nak tambah kita ada berapa staff bawah kita, mungkin kita boleh bincang dengan ejen-ejen takaful kita, bolehkah ambil lebih pada 5 orang, macam tu lah. Tapi dalam form
Ni pun disclaimer juga ni. Saya bagi tahu apa yang dalam form 5 orang. Tapi kalau lebih, anda boleh get back balik dengan ejen-ejen takaful anda. Mungkin ejen-ejen takaful anda akan matchkan lah. Boleh ke tidak, itu tanggungjawab ejen takaful anda lah. Tapi apa yang saya nak cakap hari ni adalah 5 orang staff. Okay, contoh bawah saya memang ada ngam-ngam 5 orang. Miss Nani, Miss itu, Miss ini sampai 5 orang. Okey, boleh kita ambil takaful ni lah. Okey, apa benda group personal accident ni? Kalau personal accident saja mungkin Miss Nani boleh terangkan kepada viewers. Apa benda personal accident ni? Kalau personal accident saja untuk macam kematian diri kita sendiri, untuk individu ataupun kecacatan kekal lah. Dua tu. Dua tu je lah. Dua tu je lah. Jadi kalau macam group accident ni, okey. Bila orang cakap accident ni, orang cakap ini accident kereta, motor kat jalan raya ni, langgar lori apa semua, itu accident kan. Tapi ini accident dalam bangunan. Bukan kata accident kereta dan motor saja, tapi kita banyak accident lain lagi sebenarnya. Banyak. Okay, contohnya hari ni dalam grup personal accident ni kita ada 8 jenis accident yang kita macam orang panggil extended coverage. Extended coverage ni, okay, contoh berlanggar dengan kereta ke apa dekat jalan raya, accident biasa tu memang cover. Tak payah nak cakap banyak lah, itu memang cover punya. Bila kita cakap extended coverage ni, dia panjangkan coverage tu kepada accident-accident lain. Kita bukannya hari-hari accident dekat ni kan. Kita banyak lagi accident-accident yang lain yang teruk. Sama kesannya macam accident dekat luar sana jalan raya lah. Di jalan raya. Jadi apa yang saya nak terangkan kat sini, pertama exposure. Exposure ni adalah dedahan. Pendedahan. Okay, apa benda pendedahan ni? Apa maksud pendedahan dalam grup personal accident ni? Okay, exposure ni adalah natural element. Natural element ni, contohlah kita naik bukit lah. Naik bukit lah ni. Nak memanjat bukit. Hiking lah. Panjat punya panjat. Tersepak batu. Batu kan kecil tu. Besar. Okay. Lepas tu, disebabkan dia tersepak batu, dia terjatuh. Bila dia terjatuh, kepala pun kena batu juga. Dia mati kat tempat kejadian. Ataupun dia cacat kekal disebabkan dia tersepak batu tu je. Orang cakap apa? Sebab dia nak mati je lah. Batu tu sebab dia. Okey, jadi itu kita namakan natural element. Pendedahan di persekitaran kita. Macam hari ni tersepak kerusi ni. Nak jadi kita mati hari tu sebab sepak ni pun kita boleh mati. Faham tak? Sebab kita kematian ni sebab je benda-benda ni. Kalau kita punya azal time tu lah. Sepak ni ke, sepak tu ke, macam terlilit terlilit tali ke apa, itu natural element. Kita bukan macam mana kalau tengok Final Destination tu, macam tu lah. Kalau nak mudah faham kan. Okay. Sarah, ada yang baru join. Iaitu Syia Osman. Terima kasih. Saya rasa ini wanita, Miss Syia Osman. Terima kasih sebab dah join. Selalu jugalah. Selalu. Selalu saya nampak jugalah. Bolehlah share, like dan komen dekat kita punya ni. Untuk dapatkan ni lah. Komen. Apa tu? Komen jawab apa. Yang ni terkejut ni Miss Syia. Apa benda aku dapat ni? Yang ni touch and go stick. Yang ni untuk touch and go dekat tol lah ataupun parking ke, boleh pakai ni senang. Okay. Boleh. Okay, macam tadi kita cakap exposure kan. Faham kan? Kita kena tanya Miss Nani ni sebab Miss Nani pun tak tahu apa-apa pasal employer's liability Zero kan. ni. GPA apa semua. Faham kan exposure? Okay, ni kita exposure dengan persekitaran kita. Kita tak tahu kan tiba-tiba nak jatuh ke. Tiba-tiba lah. Tiba-tiba. Benda ni tiba-tiba. Tapi hanya 2 lah kita covered. Kalau dia meninggal atau cacat kekal. Okey. Kalau lain dia tak cover. Taklah kalau dia jatuh sepak batu tadi. Cedera sikit je. Tak cover lah. Itu adalah. Janganlah ni sangat kan. Ini kalau dia mati atau cacat kekal saja. Okey, nombor 2. Bisa. Kalau cacat sementara kita ni tak? Terkejut saya. Macam mana? Kalau cacat sementara memang tak. Tak. Okay. Kalau cacat sementara, apa coverage yang kita boleh cover? Kita ada produk kita ni yang boleh cover partial disability. Yang tu produk Miss Linda lah saya rasa. Produk Miss Linda yang boleh cover partial disability, temporary, sementara. Iaitu apa?
Syumul Pro tadi yes. yang tu saya cakap menyeluruh tadi tu. Plan yang menyeluruh. Sepak batu, kios sekejap, cacat sikit sekejap, 6 bulan apa semua boleh cover. Tapi untuk ini khas untuk syarikat. Betul. Jadi hanya apply untuk kematian dan dengan cacat kekal saja. Okey, nombor 2, disappearance. Disappearance. Macam mana ni? Kehilangan. Contoh hilang kan. Staff saya ni Miss Nani hilang pula dah kan. Mana perginya tak tahu kan. Kena culik ke apa ke kan, tak tahu. Dia hilang macam tu je. Okey. Kehilangan. Tapi yang pentingnya kehilangan ni dia kena jumpa balik sebelum 1 tahun. Contohnya saya syarikat ABC ni ambil plan ini 1 hari bulan 12 2020. Tahun depan 1 hari bulan 12, sebelum 1 hari bulan 12, Miss Nani kena jumpa lah. Kita kena jumpa Miss Nani ni. Sebelum 1 hari bulan 12 tahun depannya. Sebab apa? Dia kita punya syarat atau requirement kena jumpa sebelum 1 tahun. Jadi contohnya okay, saya tak nak pergi Miss Nani lah. Contoh lain lah. Abu. Staff saya nama Abu. Hilang dan meninggal. Jadi mayat dia kena jumpa sebelum 1 hari bulan 12 2021. Kena jangan cukup ke setahun nak jumpa tu. Mungkin dalam 30 November kan. Kena jumpa mayatnya. Kalau tak jumpa, sekiranya tak jumpa, kita boleh refund balik kepada yang bayar lah. Pihak takaful boleh refund balik semua pada kita yang bayar ni. Yang saya ni lah yang bayar ni boleh refund balik. Okey, itu kisah kehilangan lah. Tapi kalau dia hidup ke atau mati tak kisahlah. Tak kisah, tapi dia jumpa sebelum tu. Sebelum ni lah. Setahun. Yes. Okey, nombor 3 is strike, riot and civil commotion. Okey, strike ni apa ni? Strike ni adalah mogok. Selalulah ni rasanya. Selalulah ni. Kalau kat negara luar memang selalu ada mogok ni. Mogok berlapar kan. Okay, riot, rusuh dan kekecohan awam. Kalau orang tak tahu civil commotion tu apa, ia adalah kekecohan awam. Okay, saya nak bagi contoh. Apa yang tak cover misalnya kalau dalam 3 benda ni? Okay, yang tak cover dia akan contohnya Miss Nani, staff saya Miss Nani nak pergi kerja. Nak pergi kerja ni. Tapi LRT tutup. Jalan tutup sebab apa? Ada riot, ada kekecohan awam, orang buat kecoh ni, turun ni apa semua kan. Ada spanduk apa semua. Miss Nani nak pergi kerja, nak lalu sini tak boleh nak masuk. Itu kita cover. Tapi apa yang tak cover? Yang tak cover bila Miss Nani sendiri yang pegang spanduk tu. Turun. Masuk dalam tu. Dia sendiri yang merayat, dia yang buat kekecohan tu. Dia bersama-sama orang apa semua untuk buat riot. Buat kekecauan awam ni. Jadi itu tak cover lah. Maksudnya kita tak cover jika person covered pun terlibat dalam rusuhan tersebut. Okey, jadi kita bagi satu contoh. Kalau semua orang tahu, Blackout Tuesday. Ini jadi masa saya rasa bulan lepas atau 2 bulan lepas, tak ingat lah. Orang kulit hitam di Amerika kan, dia merusuh lah. Bukan orang kulit hitam je, tapi banyak lagi orang kulit putih, orang Hispanic apa semua. Dia mereka buat kacau lah. Ini kenapa dia buat kacau ni? Kalau tengok memang takut lah. Mereka pecahkan mall, mereka pecahkan NYPD, pada polis di sana kan. Semua dah takut. Sebab apa? Sebab ada satu kes kematian George Floyd yang berkulit hitam, di mana polis, 2 orang polis kulit putih menahan dia dengan, boleh kata assault juga. Assault ni adalah macam serangan lah. Bila dia buat macam ni, dia pijak kepala George Floyd tu, sampai George Floyd tu dah bagi tahu yang dia tak boleh bernafas, tapi still dia pijak juga sampai George Floyd tu mati di tempat kejadian. Jadi orang pun marah lah. Orang buat rusuhan. Itu yang nak bagi tahulah civil commotion yang berlaku baru-baru ni. Kita kat sini sentiasa up to date dengan commotion ni. Pun jadi di Indonesia, disebabkan Indonesia ada buat law baru. Law baru yang sangat, saya rasa sangat berat sebelah, yang dah lah negara mereka ni kan. Jadi mereka buat lagi law yang
Tak bagi manfaat pun kepada rakyat-rakyat dia. Jadi rakyat-rakyat mereka di Jakarta apa semua memang buat rusuhan, memang sangat teruk lah ekonomi. Saya rasa ni jadi bulan lepas tak silap saya. Barulah. Jadi di Amerika dan Indonesia ni kita boleh masuk dalam riot dan civil commotion. Okay, mogok ni pula dia berlapar 40 hari. Lama hari. Berlapar 40 hari. Ingatlah kalau kita termasuk dalam benda-benda macam ni, kita terlibat dalam benda-benda macam ni, memang tak cover lah. Automatic tak cover. Okay, jadi saya ada soalan. Miss Linda Ibrahim. Takutnya, maaf Sarah, saya kurang faham yang kes kehilangan tu. Boleh bagi contoh tak? Okay, macam kes colik, hilang Tapi tak tahu dia kena culik. Macam mana? Tak tahu dia kena culik. Okay. Kalau hilang ni idea dua je lah. Kena bunuh atau kena culik. Kalau dia macam mana saya nak jelaskan ni disappearance. Dia macam dia extended coverage. Dia macam mana kalau hilang dia kena ada jumpa mayat lah macam tu. Kalau dia hilang dia kena bunuh. Kita memang polis akan bagi result dia kena bunuh ni, tapi dia kena cari mayat tu. Kalau mayat tu tak jumpa, jadi ini pasal group person accident. Ini untuk syarikat punya view. Tapi kalau macam orang yang mati ni dia ada sendiri punya takaful, coverage apa yang dia ambil tu saya tak tahulah, tapi ini bagi syarikat lah. Jadi kalau Miss Linda ada syarikat sendiri dan mungkin ada staff yang hilang ke apa ke, macam saya cakap tadi, kalau lebih tak jumpa setahun ni, kita akan pulang balik. Kita akan refund balik. Macam contoh dibayar setahun RM700. Termasuk yang coverage group person accident ni. Kalau hilang lah, kita akan mungkin adalah amount yang kita akan refund balik pada Miss Linda ni. Kalau Miss Linda ada syarikat dia sendiri. Saya harap Miss Linda faham lah ni. Sebab saya nak cerita pasal individu. Macam mana dia hilang, macam mana dia apa tu, saya kurang pastilah kalau dia personal takaful kan. Tapi ini saya sekarang, view saya sekarang adalah saya sebagai sebuah syarikat. Saya ambil untuk staff saya. Dan kalau staff saya hilang, tak jumpa mayat, selepas setahun, takaful akan bayar dekat saya balik, refund balik dekat saya. Sebab saya ni syarikat ni. Sebab hari ni saya cerita pasal syarikat. Misalnya ni syarikat lah. Saya syarikat lah hari ni. Untuk individu mungkin tanya pada yang mungkin pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat ni, mereka lebih kepada individual punya PA. Mungkin boleh tanya Miss Linda sendiri. Sebab dia semua pro, menyeluruh. Kod disappearance pun ada dalam pelan tu. Saya pun tak pasti, mungkin Miss Linda boleh kan hari Jumaat nanti boleh cerita pasal kalau ada lah. Kalau tak ada mungkin ini khas untuk group personal accident untuk syarikat takaful sahaja. Okay. Harap menjawab Miss Linda punya soalan tadi. Okay, Miss Linda ada lagi satu banyak Miss Linda ni. Takut saya nak jawab. Contoh kalau berlaku kat kita, na'udzubillah, boleh claim under company saja ataupun boleh claim under personal dan juga company. Macam saya cakap tadi, kalau terjadi dekat kita tu sebagai bos lah. Macam mana? Kita tu sebagai siapa? Dia ni employer ke employee? Ni pun kena kalau staff, okay, ni sebagai Miss Linda ni staff lah. Dia hilang. Ini kena tahulah kalau Miss Linda, kita tengoklah Miss Linda ni ada ambil apa-apa coverage ke? Dia sendiri punya coverage. Dia ada life ke? Dia ada contohlah dia ambil Shumul Pro ke apa kan? Kita kena check balik dengan mungkin dia dah hilang lah. Kita tak boleh check dengan dia kan? Kita boleh check masa kita ni sebagai syarikat lah yang menggajikan Miss Linda ni, kita boleh check. Dia boleh masa nak ambil dia mesti kita bagi, tanya kan dia ada coverage apa, dia ada ambil takaful tak, dia ada ambil insurance tak. Okay, kalau lah dia ada coverage tu, sebab tu saya kata lias balik dengan takaful syarikat dia tu tadi. Adakah disappearance tu termasuk? Boleh ke dia claim nanti kalau mungkin dia dah terjumpa, mungkin dia dah polis jumpa dia ke apa ke, hidup lagi ke apa kan. Okay, kena tengok disappearance ada ke tak. Tapi kalau ada, ni bawah company lah, sebab ini adalah company punya coverage. Sebab kita nak menyelamatkan company kita. Kalau personal, kena tanya personal. Kalau dia ambil apa-apa, mungkin contohlah ABC coverage. Okay, ABC coverage ni tak cover untuk disappearance.
Jadi tapi syarikat dia ada ambil untuk disappearance. Kalau dia hidup, dia selamat lah. Dia tak dapat apalah. Kita lah, ini view sebagai syarikat. Bukan view sebagai staff. Okay. Saya harap saya dapat menjawab soalan dari Miss Linda ni. Kalau jadi pada kita, na'udzubillah lah kan. Jadi kalau laju-laju lepas ni kita tengok kita punya polisi balik. Ada ke disappearance tu kan? Saya rasa ada tau. Kalau macam PA ni, mungkin cuma Pro ada. Kita akan tengok pada hari Jumaat nanti kalau Miss Linda boleh cover pasal hal ni lah. Okay, sekarang dah tinggal 3 minit lagi. Kena laju ni. Okay, jadi lagu ni dia dah cue saya dah nak berhenti 3 minit lagi. Tapi jangan risau, 3 minit lagi, jangan risau. Producer pun dah tertekan. Jadi maafkan dia. Okay, nombor 4 sikit lagi. Okay, nombor 4 murder, assault or kidnapping. Ni saya cakap tadi kidnap. Kalau staff saya kena kidnap, kena culik. Kalau staff saya kena sexual assault, serangan seksual, serangan apa-apalah. Dengan pembunuhan. Okay, satu lagi, kalau yang tak cover apa? Apa yang tak cover dalam tu? Kalau pembunuhan tu jadi jika mangsa yang provoke. Okay, contoh bunuh aku macam tu kan. Orang tu tak nak bunuh dia pun. Jadi kena ada siasatan polis yang lengkap lah kenapa dia dibunuh. Jadi kalau dia provoke, tak cover lah. Ini rumit sebenarnya, tapi kita tengoklah tak pernah jadi lagi. Tak nak lah jadi kan. Jadi ini saya nak bagi tahu je lah. Kalau mangsa yang provoke dan dia mati, tak cover. Okay. Jadi kita lajulah 5. Nombor 5 hijacking. Hijacking ni apa? Semua orang tahu hijack ni apa? Sekejap, ada komen. Daripada Linda Ibrahim. Okey, terima kasih Miss Sarah atas penerangan. Nanti lebih detail saya PM Miss Sarah. Okey Miss Linda, takut hari ni banyak dia bagi soalan ni ke saya. Saya pun terketar nak jawab. Okey, nanti PM je dekat saya akan lebih lanjut lah. Mungkin tak cukup masa kan. Okey, jadi untuk 5 hijacking. Tahu tak hijack ni apa? Tahu. Apa dia? Kapal terbang kita ditawan. Ditawan. Ditakluk, ditawan. Itulah nama dalam bahasa Melayu kan. Betul bahasa Melayu tu, ditawan. Okey, biasa orang panggil hijack. Kita hijack apa teroris. Dia nak menakluk kapal terbang tu. Mungkin sebab-sebab politik atau sebab-sebab yang lain. Tak tahu. Kira jenayah dalam tu lah. Jenayah lah. Itu adalah jenayah. Crime. Hijacking is a crime. Jadi itu kita cover. Okey, jadi apa yang tak cover ni? Okey, yang tak cover ni bila dia cacat atau mati disebabkan perang. War, perang. Riot tadi, strike tadi. Apa lagi? Perang sivil, konspirasi. Sekarang geng-geng konspirasi banyak ni dalam FB ni. Macam-macam keluar kan. Mereka buat grup konspirasi, nak apa semua. Jadi kita tak cover lah kalau anda termasuk dalam geng-geng konspirasi ni. Okay, martial law. Kalau nak tahu, martial law ni bila tentera ambil alih. Bukan lagi kerajaan, tapi tentera yang akan ambil alih. Ini jangan minta sebab ramai yang macam minta lah. Dia tak pernah kena benda ni. Banyak dalam FB saya nampak komen Malaysia ni kena buat martial law lah. Dia tak tahu martial law ni sangatlah lagi teruk sebenarnya sebab tentera yang akan kawal semua kita punya pentadbiran apa semua. Itu sangat, jangan minta benda tu. Dahsyat lah tu. Jangan minta. Okay, rebellion, panggil apa, pemberontak. Ada yang memberontak, revolution, nak buat revolusi dan sebagainya. Benda-benda yang macam ni lah kita tak cover. Okay, nombor 6 amateur sports activity. Contoh Miss Nani pergi PD nak main go-kart. Saja-sajalah ni nak main go-kart. Nak main lagi ni. Nak main go-kart apa semua. Itu cover. Apa yang tak cover, apa dia? Bila saya check balik, rupa-rupanya Miss Nani ni professional go-kart driver. Rupanya dia ada sijil. Okay, contohlah nak main badminton. Ingat biasa-biasa je misalnya. Rupanya dia professional player yang main untuk daerah lah apalah kan. Jadi producer dia tambah minit kita hari ni. Macam main bola ni ada masa tambahan. 3 minit masa tambahan kan. Okay. Macam tadilah Amator ni kita suka-suka je. Macam staff-staff kita ada bonding day, kita pergi main, kita panjat rock climbing apa. Kita tak ada CJ, kita suka-suka je, boleh cover. Kalau kita ni
Naik pun dah macam Spiderman. Tak boleh. Dia macam professional player tak boleh. Okay, nombor 7, accidental drowning or suffocation. Drowning, tahu tak drowning? Lemas. Okay, kita ni staff-staff, saya bawa ni staff-staff saya pergi mandi kat PD ni. Sekali nak jadi cerita lemas pula. Semua ke lemas? Tak tahulah berapa orang kan. Suffocation. Dia suffocate lah. Dia sesak nafas. Disebabkan apa? Gas ke, disebabkan asap atau bahan kimia yang berbahaya macam karbon monoksida. Kalau macam di luar negara sangat popular item ni untuk orang yang nak bunuh diri sebenarnya, karbon monoksida. Sebab kalau di hidung memang block semua dia punya lung, dia punya paru-paru apa semua. Mati terus lah. Yes. Jadi yang terakhir, snake bites, harmful insects or food poisoning. Sekali lagi saya bawa saya punya staff saya pergi beriadah, naik gunung ke, pergi sungai ke, masuk hutan ke, tiba-tiba ular datang. Patuk. Benda yang beracun, benda yang merosakkan dan menyederakan saya punya staff. Ini termasuklah. Satu lagi, food poisoning. Food poisoning, keracunan makanan. Dah bawa masuk hutan, makan air tak disterilize dengan betul kan. Ambil je mana-mana air pipe ke apa. Food poisoning pula atas kesalahan saya. Jadi saya sebagai syarikat, benda ni covered. Banyak kan? Menarik tak grup PA ni? Macam-macam benda sekecil-kecil pun kita cover. Jadi jangan rasa nak bayar setahun ni ketul-ketul nak bayar ni. Syarikat dah setakat 700 allocate untuk staff, untuk diri sendiri, untuk syarikat sendiri. Saya rasa tak ada masalah lah. Setahun sekali je. Jadi 700 tu bahagilah. 700 tu saya bagi 12 maksimum lah 700 tu sebenarnya. Ada je benda yang boleh anda tak ambil. Mungkin boleh jadi 500, 200 pun boleh. Jadi bahagi dengan 365 hari. Berapa sen je bayar satu hari. Betul tak? Jadi kita jangan berkira sangatlah benda-benda sini. Jadi untuk syarikat yang paling penting, untuk dapat coverage yang boleh ambil inilah employers liability dan group PA. Dan dengan ini habislah saya punya fire takaful untuk SME. Banyak dah saya cakap ni kan. Betul, producer pun dah cerita dah. Saya pun cepat habis. Saya pun nak cepat habis. Jadi mungkin Miss Nani boleh recap atau concludekan, bagi kesimpulan daripada pertama tadi tu sampai akhir tadi. Saya bagi just point-point lah yang saya faham kan. Yang pertama tadi employer liability ni kita ada dua part. Iaitu part yang pertama ni, kalau staff kita macam mana jatuh, lampu jatuh atas staff kita, cedera seringan je lah, just pergi klinik, ambil receipt apa semua, balik sini claim dekat office. Yang kedua tadi melibatkan kematian, mungkin kecacatan jugalah. Yang tu lebih besar sikit lah kes dia kan, mungkin. Seterusnya kita pergi. Ada apa yang nombor 2 ni? Bila dia dah bodily injured atau ada illness, dia boleh saman. Legal tadi. Legal tadi. Itu yang saya faham sikit lah. Seterusnya dah masa kan. Kita laju sikit. Laju sikit. Yang last tadi group PA. Group PA ni kita cover 8 benda lah. Contohnya exposure, disappearance, strike, riot, civil commotion, murder, assault, kidnapping, hijacking, lepas tu amateur sport activities, lepas tu accidental drowning, suffocation, sesak nafas. Lepas tu snake bite. Betul boleh snake tu. Snake bite. Ular. Snake bite. Serangan ular. Sebab kita dah laju kan, rasa sikit lah. Dengan food poisoning. Itu sajalah untuk hari ni apa yang kita sampaikan. So apa yang, kalau kita ada salah silap, kita salah bahasa apa semua, mohon maaf lah dari kami. Yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu datang daripada diri kita sendiri. Kita mungkin ada pantun penutup hari ni. Ada pantun, iaitu melarik halus papan di Jawa, tersergam indah, tersergam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa terpisah jua. Moga ketemu di lain waktu. Terima kasih sebab dah join hari ni. Salah silap mungkin datang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.